Saya sengaja saya sengaja mengubah suai sedikit tajuk bicara sains daripada Voyage of Discovery. Saya tukarkan kepada Academic Journey of Discovery. Sebab Voyage of Discovery, kataan voyage itu menggambarkan pengembaraan, pelayaran dan sebagainya. Tapi saya lebih suka kepada journey, iaitu suatu perjalanan. Ya, perjalanan akademik yang kita semua tempuhi dan berakhir dengan penemuan-penemuan. Sebagaimana saya telah diperkenalkan tadi, ada silap sedikit. PhD saya bukan dalam environmental science, tapi dalam taksonomi tumbuhan. Can we go to the next slide? Ya, inilah saya sediakan PowerPoint saya dalam bahasa Inggeris sebab saya ingin semua para hadirin sekalian memperkasakan bahasa Inggeris. Tetapi saya akan berbincang mungkin dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, mungkin campur dalam bahasa Inggeris, dan mungkin saya masuk sedikit logat Kelantan mungkin. Saya ingin bermula dengan kita kata minat kita di dalam alam sekitar. Minat kita kepada apa yang ada di sekeliling kita. Saya kira kebanyakan, jikalau tidak semua kita berasal dari kampung, dari suatu alam sekitar yang hijau, biru, kurang perang, kurang pembangunan. Dan saya akan pergi kepada tahun-tahun yang menjelmakan saya sebagai seorang ahli sains, the formative years. Saya akan pergi apabila saya menjadi pensyarah di UKM, seterusnya sebagai penyelidik di dalam botani. Kemudian saya akan pergi kepada penjelajahan saya di dalam kepelbagaian biologi hutan. Dan sedikit sebanyak saya dapat manfaat daripada anugerah dan juga manfaat dalam bentuk lain. Dan apakah cabaran sebagai seorang ahli botani ataupun saudara-saudari sebagai seorang ahli biologi? Kemudian saya akan rumuskan. Next, please. Jauh perjalanan saya. Saya kira kurang lebih 49 tahun. Jadi, kalau ahli kelab biologi berada dalam umur 20-an dan pensyarah kita dalam 30-an dan 40-an, saya telah melangkaui perjalanan saya. Daripada seorang pelajar yang bagi saya dia tak tahu apa pun, tidak ada cita-cita hingga menjadi seorang guru di UKM. Kita baru saja kita kata apa? Celebrate atau merayakan Hari Guru. Saya seorang guru. Saya juga seorang penyelidik di dalam botani khususnya. Dan harapan saya di dalam perjalanan ini ialah untuk memberi inspirasi kepada semua yang hadir pada pagi ini, khususnya para pelajar. Dan jikalau saya mampu memotivasikan, mendorong saudara-saudari semua pelajar dalam sains, dalam menempuhi masa depan. Itu harapan saya. Next, please. Menyentuh kepada cita-cita. Semua orang ada cita-cita.
Dan apabila kita bermula sebagai pelajar dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah hingga ke universiti, saya kira kebanyakan daripada kita mempunyai minat yang berbeza-beza. Ada nak jadi A, ada nak jadi B, ada nak jadi C, ada nak jadi D. Dan pada hemat saya, kita telah dipengaruhi oleh rakan-rakan yang dekat dengan kita, yang baik dengan kita, dengan akrab dengan kita. Dan alhamdulillah jikalau saudara-saudari mempunyai ibu bapa yang terpelajar, guru, pensyarah, apatah lagi penjawat jawatan kerajaan, polis, tentera, maknanya yang terpelajar. Dan saya pasti saudara-saudari akan didorongi, akan kita kata mendapat sedikit sebanyak kesan daripada rakan-rakan dan juga ibu bapa yang terpelajar. Dan saya mempunyai ibu bapa yang tak terpelajar, tak sekolah, tak pandai membaca, tak pandai apa pun. Maklum saja di zaman itu. Dan saya kira peranan yang dimainkan oleh guru-guru kita dari sekolah rendah hingga ke sekolah menengah hingga ke universiti dan cikgu-cikgu lain adalah sangat penting. Saya akan apa kita kata panjangkan perkara ini. Kadang-kadang membaca novel, membaca cerita itu, cerita ini, dan juga melihat filem di kaca TV ataupun di mana jua. Sekarang ada Facebook, ada segala macam. Juga bagi saya mempengaruhi minat kita. Dan banyak lagi keadaan-keadaan yang lain yang mempengaruhi minat kita. Next please. Sekadar untuk tidak menjadi bosan, saya tunjuk keindahan alam sekitar. Yang di sebelah kiri, yang sebelah kiri itu ialah di Maliau Basin di Sabah, yang air terjun bertingkat-tingkat, nyaman dan kita kata serene kalau saudara berada di situ. Di sebelah kanan atas itu Gunung Perlis, di utara Perlis, dan di bawah itu ialah hutan paya bakau. Saya kira ini di Langkawi. Next please. Minat berterusan daripada seorang anak kampung, seorang anak desa sebagai latar belakang dengan alam sekitar kampung yang bagi hemat saya mempunyai peranan membentuk minda kita, membentuk minat kita dan membentuk segala-galanya. Jadi saya tidak sangkal alam sekitar dan orang di sekeliling kita telah kita kata mendorong ataupun mencanangkan minat kita. Apabila saya berada di sekolah rendah, tak tahu apa pun, tak tahu sains, tak tahu matematik, tak tahu apa pun, sekolah saja. Dan alhamdulillah masa saya kerja 1 tahun 55, mungkin seangkatan dengan ibu bapa saudara, sampai habis sekolah Melayu atau sekolah kebangsaan, saya tergolong dalam seorang pelajar yang pandai. Nombor 1. Setiap kali periksa nombor 1. Mungkin kerana genetiknya, mungkin kerana sekitarannya. Dan saya telah diminta ataupun didorong oleh seorang cikgu saya, nama dia Skandar Arwah, ni Abdul Rahman, minta saya ambil peperiksaan Special Malay Examination dalam tahun 58. Saya tak tahu itu apa. Orang suruh ambil periksa, saya ambil periksa. Saya pergi ke sekolah Inggeris, Merbau English School, 1959 hingga 61. Di situ saya bertembung dengan anak-anak dari bandar. Maka saya tak dapat nombor 1 lah, kalah.
dalam pertembungan dengan budak-budak yang lebih pandai dari sekolah bandar. Ambil periksa darjah 6 tahun 61, pergi ke sekolah menengah 62. Tak tahu apa lagi. Orang suruh belajar sains, matematik, geografi, history, literature, sastra, agama, periksalah. Dan apabila saya lulus ketika itu, kita panggil Lower School Certificate of Education, LCE, ataupun sekarang SRP, Form 3, ya. Tahun 64, saya telah dialirkan ke dalam kelas sains. Saya tidak minta pun. Oleh kerana saya mungkin menunjukkan prestasi yang baik dalam peperiksaan tingkatan 3 itu, saya telah dialirkan. Saya tak tahu sama ada saya reda ataupun tidak, tapi itulah hakikatnya zaman dulu. Kau pandai, kau dimasukkan ke dalam kelas sains. Kau kurang pandai, dimasukkan dalam dia panggil kelas sastra, arts. So saya masuk kelas sains. Form 4, Form 5. Ketika itu tak reti nak membezakan antara sastra dan sains. Orang suruh sekolah lah. Sampai ke tingkatan 6 atas. Upper Sixth Science. 1968. Tak tahu apa lagi. Yang ketika itu, saya boleh dikatakan pandai juga dalam mata pelajaran sastra. I was good in geography and I was good in history. I was good in literature, in agama. I was good in mathematics. I was good in science. Jadi kita seolah-olah terampung-ampung di dalam kita kata sistem pendidikan zaman dulu. Tak tahu apa pun. Jadi telah terjerumus, kita kata. Telah dialirkan dalam sains, maka next slide please. Saja nak letakkan gambar untuk menghilangkan bosan. Sebelah kiri itu di Danube Valley waktu sebelum subuh. Yang sebelah kanan atas itu saya kira Malaya Basin. Yang sebelah bawah, sebelah kanan itu menunjukkan kecantikan Taman Negara di Pahang. Next please. Jadi masuklah setelah lulus di dalam peperiksaan HSC, High School Certificate setaraf dengan STPM sekarang lah, setaraf dengan asasi atau matrikulasi. Maka saya pun masuklah Universiti Malaya tahun 69. Dan oleh kerana saya berada dalam aliran sains, maka saya masuk Fakulti Sains. Dan akhirnya 3 tahun kemudian saya lulus peperiksaan, saya dapat degree dalam botani. Dan ketika itulah minat saya di dalam ekologi tumbuhan dan taksonomi tumbuhan ini, kita kata berputiklah, kita kata. Dan siapakah di antara mereka yang mempengaruhi saya? Pensyarah. Ketika itu tiada lagi guru sekolah. Ibu bapa saya tak tahu apa yang saya buat. Sains ke sastra, dia tahu anak dia masuk universiti. Ketika itu pensyarahlah yang ada di sekeliling saya telah mendorong atau telah membuat saya berminat di dalam tumbuhan. Ketika itu ada 4 bidang saya kira di UM tahun akhir. Botani, zoologi, genetik, fisiologi, dan ekologi 5, maaf. Dan saya tak tahu kenapa saya berminat dalam ekologi dan taksonomi. Saya dipengaruhi mungkin lebih oleh pensyarah-pensyarah dalam bidang taksonomi, saya kira, tumbuhan. Saya selesai, saya pulang ke Kelantan nak jadi cikgu. Minat saya ialah guru, nak jadi cikgu. Saya pulang ke Kelantan jadi cikgu. 73 jadi cikgu, 74 jadi cikgu. Mula-mula saya mengajar di sekolah Inggeris Islah dalam perkaran Jepun. Kemudian saya berpindah ke Maktab Sultan Ismail
Jalan Teliput, sekolah saya. Dan suatu hari saya menerima surat dari dekan Fakulti Sains ketika itu, arwah Profesor Datuk Muhammad Ghazali Abdul Rahman, yang mengajak saya jadi pengajar UKM. Saya tak tahu apa itu pengajar, sebab saya tahu pensyarah. Apa itu pengajar ataupun tutor lah sekarang. Saya tanya ayah saya, macam mana ni? Hamba tengah sedap jadi cikgu ni. Tiba-tiba ni Dr. Ghazali, siapa tak tahu, meminang saya untuk masuk UKM jadi pengajar. Katanya arwah ayah saya, Ted, kalau kamu berada dengan BA itu Bachelor of Art, dia tak tahu Bachelor of Science, ketika itu orang kampung kan, kamu akan berada di sini, itu di tahap yang rendah. Sukar untuk kamu naik atas. Tetapi kalau kamu ada BA dan MA, dia tak tahu MSc, kamu akan boleh pilih sama ada berada di situ, di sini, maknanya aras-aras tu kamu boleh pilih. Orang tua ni pandai berbincang mengenai aras kerjaya. Saya pun tak fikir banyak. Bulan Ogos 74, saya datang ke Kuala Lumpur di Temuduga, dan bulan September 74, saya sudah berada di Reading, England, membuat masters. Begitulah perjalanan dah bermula. 75 saya dapat Masters of Science di University Reading dalam plant taksonomi tumbuhan. Kemudian saya teruskan pengajian saya, perjalanan saya, hingga mendapat PhD dalam tahun 78 dalam juga taksonomi tumbuhan. Di sini pengaruh, saya kira pengaruh pensyarah. Semasa saya di UM lagi, sehingga saya di Reading, pensyarahlah yang telah mempengaruhi minat saya untuk jadi apa yang saya jadikan sekarang. Next, please. Tengoklah disertasi BSc Honours saya zaman dulu. Sangat ringkas. Ditype oleh saya sendiri, atas kertas putih ditampalkan di atas, kita kata, cover tu apa namanya? Sangat ringkas, sangat nipis. Saya kira 56 halaman saja. Saya type sendiri, bandingkan yang saudara-saudari sedang mengalami sekarang, yang kena belanja banyak duit. So, inilah disertasi saya pertama. Next, please. Antara pensyarah-pensyarah saya yang saya rasa mendorong minat saya adalah mendiang Dr. Isupatmo, seorang pensyarah dari Indonesia yang baik dengan saya, sudah meninggal dunia, dan pensyarah yang betul-betul mendorongkan saya dan membuat saya ahli botanik ialah mendiang Dr. B.C. Stone. Saya tidak ada gambar nak tunjuk. Ia adalah mentor saya. Beliau ialah, kita kata, model saya, praga saya. Praga dari apa? Bapa dia seorang Amerika, mak dia seorang British, dilahirkan di Shanghai, China, berkahwin dengan seorang Jepun, bekerja di Asia Pasifik dan di UM, meninggal dunia di Manila. Itulah praga saya yang mendorong saya ahli botanik. Next, please. Seperti saya kata tadi, apabila saya dapat ijazah, saya balik ke Kelantan sebab saya tak tahu apakah minat saya, apa saya nak buat. Saya jadi guru, saya ajar biologi dan matematik. Kerana saya
okeylah, pandai sedikit dalam biologi dan matematik. Dan Ogos 74, saya ditawarkan nak jadi pengajar oleh UKM. Dan September 74, saya ke England. Sebenarnya, bila orang tanya saya, pasal apa kamu sambut tawaran dari UKM tu, sebenarnya tak tahu apa, bukan nak jadi pensyarah. Kita tak tahu apa dia pensyarah. Nak pergi seberang laut, overseas. Tak pernah pergi overseas, nak pergi overseas kan? Bukan macam sekarang. Sekarang, ramai di antara saudara-saudari pelajar sekarang sudah ke seberang laut. Saya dekat-dekat ke Singapura, ke Indonesia, ke Sabah, ke Sarawak, seberang laut lah. Tapi zaman itu, 70-an, saya tak menyeberangi laut. Jadi bila ada tawaran begitu, saya pun sambutlah. Nak pergi seberang laut, nak pergi negara lain. Next, please. Apabila saya membuat tesis sarjana saya, 75, masih lagi jenis ringkas. Tidak seperti yang saya lihat di UKM. Sekarang yang diamalkan di UKM. Saya tak taksub dengan tesis ini. Bagi saya, a very simple thesis, 89 halaman saja. Sekarang tengoklah tesis sarjana di UKM. 200 halaman, 300 halaman. Dan sebenarnya kita hanya surkan kepada 50 halaman saja untuk mengurangkan kos sebenarnya. Next, please. Jadi, the formative years sudah bermula. Maknanya tahun-tahun yang menjelmakan saya sebagai pengajar, penyelidik dah bermula. 4 tahun saya berada di University Reading. Dan ketika itu saya ke Herbarium Kew di London. Dan juga melawat Kew Garden. Hampir beratus kali. Saya berjumpa dengan ramai ahli botani yang masyhur, yang kita kenali dengan terbitan mereka, buku mereka, dan citra mereka, dan segala macam. Saya ke Rijksherbarium Leiden, negara Belanda. Berjumpa dengan ramai lagi ahli botani yang masyhur-masyhur, yang ikonik, yang kita kenal melalui penerbitan mereka, yang kita kenal melalui buku mereka. Dan bagi saya bila saya tulis ke belakang, saya kata inilah 4 tahun semasa saya berada di seberang laut, khususnya di Reading, di Kew Herbarium dan juga di Rijksherbarium Leiden. 4 tahun ini telah mempengaruhi saya dan mempunyai, kita kata, kesan yang sangat dominan, yang sangat unggul dalam formative years saya, dalam tahun-tahun yang menjelmakan saya sebagai seorang pengajar dan penyelidik. Next, please. Antaranya ialah my supervisor, Profesor Vernon Haywood, termasyhur dalam taksonomi tumbuhan, termasyhur di Eropah. Jadi dia ni ialah pelajar PhD Profesor Corner, dan bagi ahli botani di Malaysia dan juga biologi mesti kenal dengan nama Profesor Corner sebab dia banyak menulis mengenai dengan flora dan juga mikologi di negara kita, sudah menjadi mendiang. Dan apabila saya mendapat kesempatan berguru membuat PhD dengan seorang nama yang termasyhur, itulah salah satu faktornya. Bila kita nak berguru, kita berguru dengan guru yang sebenar-benarnya. The famous man, the famous iconic man. Kalau kita berguru dengan orang yang biasa saja, kita tidak mendapat dorongan yang kuat. Kerana kita tidak ada peraga yang kuat. Itu saya bernasib baik. Next, please. PhD saya 78. Sudah mula menjadi sophisticated, canggih, tebal.
covernya maroon macam di fakulti. Kerana saya dah mula mendalami ataupun kita kata masuk di dalam perjalanan saya lebih dalam ke dalam kegalauan dalam bertanya dalam taksonomi. Inilah 78. Mungkin ketika itu ramai di antara saudara-saudari belum lahir lagi lah. So, saya sudah kita kata mendalami perkara ini. Next please. Jadi dalam tesis saya dalam pemerhatian spesimen, saya perhati spesimen beribu-ribu spesimen. Saya berjumpa dengan satu spesimen yang dikutip di Pulau Simalur, iaitu satu pulau kecil di sebelah timur Sumatera, sebelah kiri. Sebelah barat. Satu spesimen. Dan sekarang pulau itu telah dihembani oleh tsunami 2004, saya tak tahu sama ada lagi. Jadi saya kata, pelik spesimen ini. Ini lukisan saya sendiri. Tidak menyerupai spesies yang saya kenali dalam genus Therisanthes ini. So, saya memberanikan diri di dalam penemuan ini menghuraikan sebagai spesies baru. Brevi pedicellata maknanya pedicel dia pendek. Pedicel bunganya pendek-pendek. Saya lukis sendiri huduh, tapi inilah permulaan penemuan yang awal-awal. Next please. Dalam tesis saya juga, saya menemui sesuatu. Ini dah mula kita kata naik shock, naik semangat kita kata. Spesies ini dihuraikan sebagai Sisus spicifera oleh Michael di Sumatera 1861. Planchon 14 tahun kemudian kata, Michael silap, ini bukan tergolong di dalam Sisus, tetapi dalam Ampelosisus. So dia pindah ke situ. Apabila saya sedang membuat PhD, saya memerhatikan spesimen ini, sama ada dari Sumatera ataupun dari Semenanjung, saya kata, bukan Sisus ni. Ini bukan Ampelosisus ini. Saya pindahkan kepada genus lain. Jadi genus ini saya memperkenalkan sebagai genus baru. Ini merupakan satu challenge, satu cabaran. Orang muda ini yang baru belajar taksonomi berani membuat keputusan. Berani mencabar dunia botani, dunia sains. Begitulah lebih kurangnya. Tetapi itulah seorang penyelidik, itulah seorang yang kita kata yang percaya kepada diri sendiri, percaya kepada apa yang kita perhatikan. Jadi bila saya terbitkan dalam tahun 82, berapa tahun sekarang? 40 tahun. Tiada orang yang mempertikaikan lagi. Alhamdulillah. Kalau orang mempertikaikan, terpulanglah. Next please. Di dalam tesis PhD juga, in my formative years tadi, saya jumpa dengan beberapa spesimen yang dikutip dari Semenanjung Malaysia, khususnya utara Johor dan selatan Pahang, kawasan Endau Romping begitu. Saya kata ini juga berbeza dengan spesies Therisanthes yang saya kenali. Saya kata mungkin spesies baru. Saya membuat suatu keputusan. Kata ini spesies baru. Dan apabila tesis ini diperiksa oleh pemeriksa, dia bersetuju. Dan sekarang ada orang juga bersetuju bahawa ini juga lukisan saya dulu, bodoh. Jadi saya namakan sempena mentor saya, Dr. Stone. Jadi Therisanthes Stoney. Jadi nama saya ada di belakang itu sebagai authority, sebagai orang yang bertanggungjawab mengenali. Jadi di sinilah kegarahan, minat
di dalam taksonomi bermula dengan penemuan satu persatu. Dia bermula kecil-kecilan dulu. Next, please. Jadi, kalau saya boleh lukiskan, kita kata dalam bentuk arrow begitu, kenapa yang bola-bola atas tu tak tunjuk lagi? Okey, alhamdulillah. Okey, saya bermula dengan titik kecil. Semasa saya membuat PhD, itulah kita kata kegembiraan di dalam penemuan. Kemudian sebagai penyelidik di UKM, lama sebagai pensyarah dan penyelidik, saya bermula tahun 79 selepas PhD sehingga saya bersara dan sehingga saya dapat kontrak. Kemudian pergi pada titik yang lebih besar. Semasa saya jadi profesor, saya membuat banyak lagi penemuan. Dan di sinilah saya mendapat, kita kata, anugerah yang mendorong. Dan akhir sekali titik yang lebih besar yang terjadi sekarang lah, setelah saya bersara dari UKM, saya tidak bersara. Saya masih aktif seolah-olah saya masih bekerja. Sebab saya berpegang kepada prinsip bahawa seorang profesor tidak harus, tidak wajib bersara. Tapi saya tukar jawatan sajalah. Sekarang pesara, sampai sekarang masih aktif. Seperti mana yang kita kata, siapa tadi, Nur Asma cakap tadi. Saya masih aktif. Sampai bila? Wallahualam. Itu kerja Tuhan. Next, please. Kalau kita lihat kepada negara kita, masih banyak kawasan yang berhutan, yang hijau dan yang warna oranye itu, semenanjung, itu berhutan lagilah, forested. Yang putih itu tak ada hutan lah, ataupun mungkin secondary forest. Di situlah tumbuhan berada, di situlah haiwan berada, di situlah ekologi, di situlah penemuan-penemuan yang boleh dibuat. Next, please. Kalau saudara pernah pergi ke Kinabalu, di sini juga banyak penemuan telah dibuat. Next, please. Kalau kita lihat cara lanskap, sama ada di Sabah, ataupun di Sarawak, ataupun di Semenanjung, di Taman Negara, begitu, kita lihat sejauh mata kita memandang masih ada kawasan yang berhutan, forested, masih banyak flora dan fauna. Disitulah penemuan-penemuan mungkin boleh dijelmakan, boleh dibuat. Dan kita kena ingat bahawasanya kita bukan yang pertama. Sebelum pada kita, beribu-ribu orang telah mengutip spesimen tumbuhan, telah mengutip spesimen haiwan, serangga termasuk, dan telah disimpan di dalam herbarium dan museum. So kita kena lawatlah tempat-tempat itu untuk memerhati spesimen yang telah dikutip, dan juga kita boleh aktif di dalam membuat kutipan yang baru-baru. Next, please. Sama juga di dalam hutan, kita kata bencah, banyak penemuan boleh dilakukan di dalam hutan paya bakau, mangrove, di dalam hutan paya gambut, peat swamp forest, juga di dalam hutan paya air tawar. Next, please. Sekadar tunjuk gambar-gambar menunjukkan di mana saudara-saudari boleh buat pengembaraan itu, pelayaran itu, voyages, dan kita kata perjalanan itu untuk memerhati dan mengutip spesimen. Next, please. Alright, what happened next? Bila saya jadi pensyarah tahun 79 Januari, saya sangat, kita kata, gemar mengajar. Mungkin naluri saya ialah seorang guru. Kemudian saya berpindah kepada mengajar
kepelbagaian biologi. Dan sehingga hari ini, saya masih gemar untuk mengajar. Tapi tak ada dah peluang. Saya sangat gemar menyelia pelajar. Bermula tahun 79 dengan pelajar tahun akhir, kemudian pelajar sarjana, kemudian pelajar PhD. Saya tak pernah tidak gemar. Orang putih kata, I love it very much. Sehingga sekarang. Tapi sekarang tak boleh menyelia lagi lah. Kemudian saya juga gemar, naluri mungkin, membuat penyelidikan. Membuat penyelidikan dari tahun 79 sehingga sekarang. Dan kegilaan saya sekarang ialah menerbit, dan menerbit. Saya panggil kegilaan. Ada orang kata, cukuplah, kau dah bersara, kau tak bekerja lagi, nak cari apa lagi. Tapi bila kita dah biasa makan nasi lah, nak makan nasi lah setiap hari sehingga sekarang. Saya harap Dr. Fitri ada bersama kita. Dia tahulah apa yang saya maksudkan ini. Dan saya sangat gemar bercakap, menasihati students, pelajar, memupuk mereka. Macam mana saya memupuk anak-anak saya. Saya suka juga gemar menasihati masyarakat. Sama ada masyarakat di universiti, masyarakat di luar sana, termasuk ahli politik. Siapa jua yang sudi mendengar. Saya juga suka menasihati agensi-agensi pemerintah jikalau nasihat itu boleh dimanfaatkan. Jadi selama 35 tahun, itulah kerja saya. Itulah perjalanan saya. Next please. Saja nak tunjuk gambar flora Paya Bakau. Cantik-cantik semua. Next please. Kemudian, bermula tahun 85, the Malaysian Nature Society buat scientific expedition. Saya ikut serta untuk bertemu dengan rakan-rakan, untuk membuat kerja lapangan, mengutip spesimen. Kemudian, bermula tahun 99, sehingga sekarang mungkin, saya diminta mengepalai, menjuarai scientific expedition ini, dan saya terima dengan hati yang kita kata terbuka sebab saya ingin mendorong peserta-peserta ekspedisi untuk membuat kerja lapangan, memerhati, mengutip spesimen dan mengkaji spesimen. Saya kata until now, kerana tahun ni Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan rasanya sudah meminta saya mengetuai satu ekspedisi ke Sungai Menyala dekat PD. Entah bulan berapa, tahu mungkin Ogos kot. Jadi saya telah menjelajah, ini perjalanan ya, dari Perlis dekat dengan sempadan siang Gunung Perlis sehingga ke Johor sebelah selatan, masuk Pahang, Terengganu, Kelantan, ke Sabah dan ke Sarawak, dan telah memerhati berbagai-bagai ekosistem daripada Paya Bakau, berenang dalam Paya Bakau, berselut, jatuh di atas Bukit Batu Kapu yang tajam-tajam, sehingga sampai ke Gunung Kinabalu, kesejukan. Itulah perjalanan, memerhati dan mengutip spesimen. Next please. Saya suka membuat kerja lapangan. Saya mahu lihat all kinds of ecosystems, and especially spesies yang berbeza-beza. Spesies tumbuhan lah. Haiwan saya tak gemar sangat, malaikat yang cantik-cantik. Saya suka tumbuhan yang cantik-cantik, khususnya yang saya tak pernah lihat sebelum itu, yang berada dalam habitat yang berbeza,
Dulu saya perhatikan di habitat A, sekarang saya perhatikan di habitat B. Itu saya sangat gemar. Dan saya mempunyai minat untuk berkongsi dengan semua orang, terutama sekali pelajar. Next, please. Masa berjalan. Jadi, apabila kita berumur sedikit, kita mempelbagaikan minat kita. Jadi, kita mempelbagaikan kewajipan kita, tanggungjawab kita. But, dari dulu sehingga sekarang, saya sangat sayang, saya sangat cinta kepada pelajar-pelajar yang intelijen, yang smart, yang bagus, yang kerja kuat. Saya tak suka pelajar yang malas. Saya erti hanya satu cara saja, iaitu saya suka pelajar yang rajin, yang mempunyai idea, yang mempunyai inovasi, yang mempunyai minat yang tinggi, yang melampau, yang ingin kita kata menerajui sesuatu. Orang kata beyond boundaries. Next, please. Penemuan lagi. Saya ke Leiden, ke herbarium di Kuching, Sarawak, dan Sandakan. Saya berjumpa dengan spesimen yang ditunjuk itu. Berteriaklah saya, Eureka, Eureka. Ini penemuan baru. Spesimen yang dikutip di limestone. Suatu unsur dari utara, saya kira. Sebab apabila saya Eureka, Eureka, konon-kononnya spesies ini telah dihuraikan dari Thailand dan Vietnam. Juga dikutip di atas batu kapur. Jadi tidak hairanlah berada di Vietnam dan di Thailand di atas batu kapur, ada di Sarawak dan di Sabah. Maka Eureka saya tenggelam. Spesies ini telah dihuraikan sebagai Keratia imaginata, iaitu dalam VTC juga. Tetapi saya bersyukur, saya telah menemuinya di Sabah dan Sarawak. Jadi rekod baru bagi Malaysia, rekod baru bagi Sabah dan Sarawak Malaysia. Penemuan juga. Next, please. Kemudian satu spesimen telah dikutipkan di Sungai Halung, Temenggur, semasa ekspedisi Malay Nature Society, dan saya huraikan sebagai Rafflesia Hasselti. Saya publish dengan arwah Dr. Kamarudin, sebab saya ingat ini Hasselti, satu spesies yang wujud di Sumatera. Hanya beberapa tahun kemudian, kawan saya Matthew Wong mengutip spesimen yang kedua, dan kita telah meneliti dengan mendalam. Hey, this is Eureka. Kita kata ini bukan Hasselti, ini spesies baru, dan kami, saya dengan Matthew Wong, bersetuju untuk menghuraikan sebagai spesies baru dan memberi sempena nama almarhum Paduka Sultan Perak, Azlan Shah, saya panggil Rafflesia Azlani. Jadi, kita kata syok lah, gembira saya dengan Matthew Wong. Next, please. Baru-baru ini, mantan pelajar saya, Dr. Muhammad Nur Faizal, sekarang di Mardi, melalui orang tempatan di Gerik dan Lenggung, Perak, telah menemui satu spesimen durian. Sudah bertahun-tahun ada di Gerik dan di Lenggung, tapi tidak dikaji. Kemudian Dr. Faizal telah membandingkan dengan 24 spesies durian yang ada dalam dunia ini. Dan durian ini tak ada aerial, tak ada yang bahagian kita makan tu lah, tak ada isi ketika itu. Dan kita bersepakat menghuraikan sebagai new species to sign. Sudah keluar dalam Phytotaxa. Cantik. Jadi
gembira. Dr. Faizal, mantan pelajar PhD saya tumpang bergembira menemui yang baru. Next, please. Begitu juga beberapa tahun dahulu, rakan saya Rosli Zakaria mengutip dan menemui suatu orkid anggrek yang cantik dari Dungun. Dia ni seorang jurnalis ataupun pemberita dan juga seorang naturalis. So, setelah berbincang, setelah merujuk, kami bersepakat bahawa ini juga merupakan new species to sign. Tambah syok, kami panggil ini Dendrobium Trengganoensis. Sebenarnya negeri Terengganu cantik, berwarna kuning seperti raja. Gambar ini dari dom Nikon kat bawah. Next, please. Kemudian, mantan pelajar saya, Siti Mudirah, yang sedang bekerja di frame, menemui suatu tumbuhan heterotrofik yang bersekutuan dengan kulat, microheterotrofik, halus, Tismiaceae, biasanya keluar selepas hujan, huduh, dikata macam rupa burung hantu. Dia nak namakan sempena nama saya. Ditemui di Terengganu, saya kata saya bukan dari Terengganu, bagilah pada orang Terengganu. Dia kata nak bagi nama Pak Teh juga. Ikut mong lah. So, saya merestui. Saya nampak juga macam burung hantu, tengok baik-baik tu. So, timbullah Tismia latifiana. Saya gembira, bukan penemuan saya, tapi di dalam perjalanan adalah anak murid yang nak namakan sempena nama saya. Syukur, alhamdulillah. Next, please. Saya menjelajah lagi. Saya pergi ke Herbarium di Sarawak. Saya berjumpa dengan spesimen yang tumbuh di atas batu kapur. Saya bezakan spesies Rhinorea yang lain. Saya yakin ini spesies baru. Saya pun nak namakan Rhinorea calcicola. Maksudnya dia suka kepada kalsium, suka batu kapur. Tetapi apabila saya menghuraikannya dan hantar manuskrip kepada jurnal, saya tukar prinsip saya, tujuan saya namakan sempena nama kawan saya Mendiang Dr. Yaakob. So saya namakan Rhinorea Jacobsi. Jadi ini baru manuskrip yang masih dalam penerbitan. Maknanya sekarang lah, maknanya itulah perjalanan masih belum berhenti lagi. Next, please. Jadi dalam perjalanan saya telah dibayar gaji dan hilang oleh UKM. Bersyukur cukup untuk makan. Yang tidak disangka-sangkanya orang lain memberi kita penghormatan. Saya tak ingat siapa yang mendorong saya mengisikan borang ini tahun 1994. Masa itu saya berada di Lestari. Setelah 16 tahun saya bekerja, orang kata isi borang ni nak masuk anugerah Malaysia Torre. Jadi, kenapa? Kerana sumbangan saya kepada sains sebelum tahun 1994. Alhamdulillah, saya bersyukur saya memenanginya pada tahun 1995. Pemenang pertama dari UKM. Saya sangat gembira. Visi ketika itu Profesor Datuk Syamsani, saya ingat, jemput saya minum teh dan makan roti canai bersamanya. Satu-satu visi yang saya hormati kerana menghormati kemenangan saya bagi UKM. First bagi UKM, selepas pada saya rasa ada beberapa saya lupa siapa.
Dan itu 1995, saya sudah matang, saya sudah profesor, tapi suatu sebegini telah menolak saya ke depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi. Because I got excited to be honored. Of course, saya dapat duit sikit lah. Next, please. Kemudian tahun saya bersara. Saya tak ingat juga siapa yang mendorong saya mengisikan borang untuk anugerah Langkawi ini. Saya tak ada gambar secara peribadi. Gambar saya atas tu yang ketiga tu. Sebelah Profesor Mazlin. Dari sumbangan saya dari tahun 95 hingga 2003, saya dapat anugerah ini. Ini ketiga bagi UKM. Yang pertama, Profesor Datuk Syamsani sebelah saya itu. Yang kedua itu Profesor Tan Sri Zakri, Profesor M. Zakri, yang sebelah Tan Sri Saleh Makno itu, bawah Mazlin itu. Jadi saya yang ketiga. Saya bersyukur. The year I retired, kalau kita kira buat apa lagi. So bila saya bersara, reward sebegini menolak saya lagi ke depan. Next, please. Saya suka membaca dan membaca, suka menulis dan menulis. Ini bekas pejabat saya, Fitri kenal sangatlah, dan pensyarah UKM kenal saya lah, berkecamuk dengan sampah sarap, paper litter, book litter, penuh dengan sampah. Saya suka membaca dan menulis. Next, please. Saya suka buat kerja lapangan, nak memerhatikan tumbuhan di situ, mengutip spesimen, dan kalau boleh nak menemui lagi perkara yang baru. Tahun berapa gambar ni saya tak ingat. Saya simpan janggut. Bila dia memutih, saya pun cukur. Saya tak suka. Ingat, hati orang kata saya dah tua. Saya belum tua. Sebab saya masih kerja. Next, please. Sembilan tahun. Sebelah 204. Sebelah tahun. Dah bersara. Ada orang bagi lagi anugerah. This is my peak. My first peak was Malaysia Tory Award 1995. My second peak was 204 Langkawi Award. This is my third peak. Yang mendorong saya telah mendapat Merdeka Award. Ni banyak duit sikit lah. Tak boleh cakap. Saya nombor 2 sebelah kiri tu didampingi oleh Tan Sri Jamilah Mahmud, Mercy Malaysia. Dan Paduka Sultan Perak Raja Nazri yang memberi anugerah itu. Next, please. Ini gambar menunjukkan saya dengan mantan pelajar saya. Ini di Bukit Fraser, saya ingat. Profesor Rosiago. Saya tunjuk gambar ini untuk menunjukkan sesuatu, iaitu Dr. Rosiago di honors degree in marine algae, saya rasa. Di her masters in fern teridology dengan Dr. Azibidin. Dan dalam tesis itu, beliau menghuraikan 2 spesies baru of Adiantum. Adiantum shahidanianum dan juga Adiantum, saya ingat satu lagi, Guacana. Itu satu gua di Kelantan. Dan dia buat PhD dengan saya, tumbuhan tinggi, on Tasman dendron, and describe a few more new species. Dan sekarang
bagi saya, she is a top orchidologist in the country. Pelajar PhD saya. Next, please. Yang tadi, next, please. Tahun 82, saya mula mengkaji periuk kera. Dengan pelajar PhD saya, arwah Dr. Rohana Maksum. Saya terpesona dengan kepelbagaian Nepenthes. Next, please. Dan akhirnya, minat saya telah dikata-kata immortalized sekali lagi oleh pelajar saya, Dr. Faizal dan rakan-rakannya. Dia jumpa di Terengganu. Dia nak namakan nama saya, maka Nepenthes latifiana. Setelah saya mendapat kehormatan dan anugerah, ia telah menolak lagi saya ke depan. Ingin berkhidmat lagi. Next, please. Menjelajah di semua jenis ekosistem dan habitat. Next, please. Dan sebagai pelajar, kita kena sedar bahawa ada 3 tahap kepelbagaian biologi, ekosistem, spesies dan genetik. Pilihlah yang mana satu saudara-saudari ingin ceburi. Pilih nombor 1 ekosistem. Saudara-saudari akan dapat penemuan baru. Pilih nombor 2, juga saudara akan dapat penemuan baru. Saya suka tumbuhan, kurang kepada haiwan dan mikroorganisme. Dan saya tak boleh memilih genetic diversity. Di genetic diversity, saya tidak dilatih dalam bidang ini. Tapi saudara akan menemui perkara baru juga. Next, please. Let's move on. Lagi gambar-gambar menunjukkan the diversity of ecosystem and habitat. Next, please. Saya tunjuk gambar ini nak tunjukkan, saya tulis CA itu bermaksud circa. Lebih kurang. Maknanya kita tak tahu bilangan yang sebenar. Bagi saya, di sinilah terletak penemuan-penemuan. Bagi ferns and fern allies, iaitu ferns and lycophytes, saya telah menyenaraikan bersama Barbara Paris 1159 spesies yang wujud di Malaysia. Saya rasa ada lagi. Encik Ahmad Damahuri bersama dengan Dr. Yong Tiang Kai dan juga Dr. Ni Azrina telah menyenaraikan lebih kurang 532 spesies lumut terjati di Semenanjung Malaysia. Mungkin ada lagi. Bagi lumut hati, bekas pelajar saya dengan Encik Ahmad Damahuri, Dr. Lee Gek Yi sedang menerajui hepatokologi. Lichen, masih saya rasa banyak penemuan yang boleh dibuat. Begitu juga dengan algae, walaupun banyak kajian telah dibuat. Begitu juga dengan kulat. Saya rasa banyak lagi boleh ditemui. Next, please. Ini paya gambut. Next, please. Hanya catatan, di bahagian fauna itu kita lihat ada nombor atau bilangan yang tepat. Plus minus lagi. Sebelah tumbuhan itu banyak yang tak tepat. Di situlah bagi saya kita memerlukan banyak lagi maklumat, banyak lagi data untuk kita menangani di masa hadapan. Di sinilah terletak ke atas bahu saudara-saudari, pelajar-pelajar, sama ada di dalam kelab biologi atau di luar sana, untuk menemui perkara yang baru. Next, please. Tin Jana Abida. Okay, so
pengetahuan kita di Semenanjung berpandukan Turner 1995. Dah berapa tahun? 22 campur 5, 27 tahun. So, ada maklumat yang terbaru. Apa hal dengan Sabah Sarawak? Dan banyak di antara mereka sedang mengalami, kita kata, bahaya. Mungkin suatu hari akan hilang, mungkin suatu hari akan pupus. So, bagi saya, banyak lagi yang menanti penemuan oleh ahli sains, oleh ahli biologi. Next, please. Hanya untuk mengingati apa yang mantan Perdana Menteri kita kata, bahawasanya negara kita ini kaya dengan kepelbagaian biologi. Dan kita kata peluang untuk semua masih banyak. Next, please. Saya dah nak akhir ini. Apakah jenis-jenis penemuan? Saya banyak tadi sebut new species to science. Spesies baru bagi sains. Spesies ini dah wujud. Allah SWT telah ciptakan dia. Tapi ahli sains belum menemui lagi. Nun berada di sana. So, carilah dan temuilah dan huraikanlah mereka bagi sains. Saya tidak sempat untuk memberitahu satu persatu penemuan saya. Memadailah mengatakan saya telah menemui beberapa spesies baru untuk sains. Yang saya bagi contoh itu, saya namakan sempena nama kawan saya, Dr. Domingo Madulik dari Filipina. Sebab spesimen ini dari Pulau Samar di Filipina. Ataupun penemuan new combination to science. Maksudnya orang kata A, kita kata B. Jadi kita menambahkan maklumat, kita memberitahu sains bahawasanya ini bukan A tapi tergolong dalam B. Misalnya, sebagai example di situ, satu spesies yang dinamakan oleh Michael sebagai Sisus dipenhosti dari Sumatera, saya kata bukan Sisus tetapi Tetrasigma. Saya memberitahu sains ini tergolong dalam Tetrasigma. Itu juga kita kata peningkatan bagi sains. New record, catatan baru bagi sains. Bagi negara kita Malaysia ataupun bagi Malaysia, bagi Sarawak, bagi Perlis, itu catatan baru. Misalnya Sisus aristolochioides, spesies ini wujud di Thailand, di Indochina, di Vietnam, Laos. Suatu hari dalam tahun 80-an, saya menemui di Kelantan. Kemudian saya menemui di Terengganu. Kemudian saya menemui di Perlis. Jadi tidak hairanlah unsur Asia datang kemari ke negeri Kelantan, ke negeri Terengganu, ke Perlis. Setakat ini, new record lah. Maknanya rekod baru bagi Malaysia dan juga Malaysia yang terdapat di 3 negeri. Ataupun penemuan yang kita panggil maklumat baru, data baru, dan apa juga yang dianggap oleh sains yang baru. Next, please. Jadi, kembali kepada perjalanan akademik saya, my voyage, yang mengambil lebih kurang 49 tahun sehingga sekarang. Saya bermula informative year, saya panggil as a botanist. Maksud saya belajar dulu, BSc, Master, PhD. Kemudian perjalanan saya sebagai pensyarah. Kemudian saya panggil perjalanan saya sebagai penyelidik. Kemudian perjalanan saya sebagai seorang profesor dalam botani. Dan saya sambung perjalanan saya sebagai profesor kontrak selama 10 tahun begitu. Dan sekarang perjalanan saya masih berjalan. Saya panggil seorang ahli botani pesara, pension botanist. Dan saya tak tahu bila saya nak berhenti.
Allah saja yang tahu bila saya harus berhenti. Next please. Apakah ramuannya bagi saudara-saudari ahli kelab botani, ahli kelab biologi dan saudara-saudari yang hadir pada hari ini? Bagi saya, kita kena sayangi, kita kena cintai apa yang kita buat. Apa jua? When I was playing golf, I love golf. When I was playing tennis years ago, I love tennis. Jadi your choice, pilihan saudara-saudari akan memberi inspirasi kepada saudara-saudari, dan biasanya seperti mana saya kata tadi, ia telah didorongi oleh manusia di sekeliling saudara-saudari. Bermula dengan rakan-rakan, kepada guru-guru, kepada pensyarah, kepada orang di sekeliling kita. Sebab itu ibu bapa kita sentiasa mengingatkan kita, kalau kau nak berkawan, berkawanlah dengan orang baik. Jangan kau berkawan dengan orang yang kurang baik. Bukan saya kata tak baik, kurang baik. Dan dia harus kita ada a great commitment, suatu iltizam yang sangat tinggi. Saya nak buat ini, saya nak buat ini, saya nak ini, saya nak ini. Dan kita kena ada passion, iaitu kegairahan. Kita cintai Allah SWT. Ya, kita cinta Nabi Muhammad SAW. Begitulah. Kita cinta ibu bapa kita. Kita sayang, kita cinta guru-guru kita. Kita sayang dan cinta ilmu kita. Semua ini pilihan saudara-saudari yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Dan bagi saya, I was honest to myself. Saya sangat honest to myself. Saya tak tipu diri saya. Sebab apa untungnya tipu diri sendiri? Be honest to yourself. Dan saya sangat kekal dengan kerja saya. Sebab tu saya boleh buat dari hari pertama sampai hari sekarang. Kita kena kekal, konsisten. Bukan, saya tak guna perkataan konsisten. Melayu ialah kekal. Satu lagi, saya tak erti kerja tak kuat. I believe in hard work and there is no shortcut. Saya kata kepada rakan-rakan saya dan anak-anak saya, how I wish to be born a genius. Tak payah belajar. Pandai serba-serbi. How I wish to be born a rich man, a rich boy. Tak payah kerja lah. Saya kerja kerana nak duit dan nak ilmu. Dah bila kita genius dan kita kaya, born in a rich family, tak payah lah. That's not me. I was lucky. Allah telah mewujudkan saya melalui keluarga yang miskin. Jadi saya reti kerja kuat. Itu saja. Dari tahun 1955 sehingga sekarang. No shortcut. And kita kena lestarikan diri kita. Kita kena sustain. Kalau saudara tanya Dr. Fitri, saya tak pernah berhenti. Adalah sesuatu nak buat. Nak habis dah ni. Next please. So the journey of discoveries, begitulah. Saudara-saudari akan bermula besok dengan mendapat dari sekarang, kemudian saudara-saudari akan dapat degree BSc Honours, sejarah muda dalam sains, kemudian jangan berhenti situ. Buat masters, buat PhD, cari kerja. Dan jikalau saudara-saudari nak menemui perkara yang baru, be a researcher. Dan hanya saya tahu saya telah menyumbang sesuatu, tapi saya tak appreciate. Saya minta orang yang mendapat manfaat, khususnya my student. Kalau dia mendapat manfaat, alhamdulillah. Saya telah menjalankan kewajipan saya.
Kalau saya buat silap, tegur. Kata ini tak betul. Next please. Habis dah ni. Jadi akhir sekali, kalau ada masa, ya, saya terima kasih sekali lagi kepada Saudari Nur Asma. Yang saya lihat hanya wajah di kaca skrin saya tak kenal, minta maaf. Dan Siti Asiah, saya tak kenal. Saya hanya berhubung melalui email dan juga WhatsApp. Ding dong sehingga hari ini. Dan nama yang ketiga ialah Nur Atikah, saya rasa. Bila PowerPoint saya tak sampai kepada Siti Asiah, Nur Atikah sambut melalui Gmail, saya rasa. Dan dia terima PowerPoint saya. Jadi kalau kita ada masa 10 minit, 20 minit, saya bersedia untuk menjawab soalan sama ada secara kita kata muka dengan muka begini, ataupun mungkin saya akan lihat kepada chat apa dia itu, saya akan jawab di situ. So semua yang baik itu ialah kepunyaan Allah SWT. Semua kesilapan saya pada pagi ini hak saya. Dan untuk mengakhiri, saya kata kalau saudara-saudari nak berjumpa dengan saya secara kita kata face to face lah, saya sering ke UKM. Saya bersedia ke UKM berjumpa saudara-saudari. Saya lagi bersedia untuk berjumpa secara begini pun tak apa. So gitulah. So akhir sekali, terima kasih banyak kepada Exco Club Biologi. Terima kasih kepada semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Mohamad di atas perkongsian sebentar tadi. Semoga setiap bait kata dan setiap idea juga nasihat yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada mahasiswa-mahasiswi kita, seterusnya dapat menaikkan lagi semangat mereka untuk bukan sahaja menjadi bakal penyelidik muda dalam bidang sains biologi, malah dalam apa saja bidang yang mereka minati. Baiklah, sekarang hadirin sekalian, kita beralih pula ke sesi soal-jawab. Oleh itu, sekiranya para peserta mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Profesor Abdul Latif, anda boleh membuka mic dan mengajukan soalan anda, atau anda juga boleh menaipkan soalan anda di ruangan chat dan saya akan bacakan soalan tersebut. Okay, Prof, ada soalan yang pertama. Saya terbaca juga tadi. Silakan. Assalamualaikum Prof. Saya nak bertanya, sekiranya ada halangan atau cabaran yang datang, bagaimana Prof hadapinya dan terus bermotivasi untuk meneruskan minat Prof dalam bidang ini? Waalaikumsalam. Soalan baik. Dalam kehidupan kita, saya rasa, saya percaya semua tak ada pengecualian. Semua ada cabaran, ada halangan, ada masalah yang berbagai bentuk. Keuangan, perhubungan, minat yang pudar, sakit, hilang minat. Ya, seperti mana yang kita alami sekarang. Kadang-kadang saya sendiri pun rasa tak nak makan. Rasa nak tidur. Rasa malah pergi kuliah. Rasa malah berjumpa dengan A, B, C. Duit kurang. Masa kurang. Saya rasa semua antara kita ni tiada kecualian. Semua ada cabaran, semua ada halangan, semua ada
kita kata halangan. Dan banyak cara kita boleh kita kata menempuhinya. Saya bukan seorang psikologi ataupun kaunselor. Saya tak tahu bagaimana nak menangani kalau saudara tak ada duit. Zaman saya dulu di kampung, bila kita tak ada duit, kita buat minum teh, kita minta sedekah daripada masyarakat kampung RM1 seorang kerana anak dia nak ke universiti. Kita tidak ada makanan, begitu juga kita bawa guni beras, kita pergi rumah ke rumah, kita minta secawan beras. Bila kita hilang minat, ini susah. Bagi saya mempunyai rakan. Saya mempunyai keluarga, saya mempunyai, masa dulu lah saya mempunyai keluarga dan rakan yang menyelesaikan masalah saya. Itu penting. Jadi kita mempunyai rakan-rakan yang baik, mereka boleh menyelesaikan masalah kita, sama ada keuangan, sama ada kemalasan, sama ada itu ini. Yang ahli keluarga juga boleh menolong kita menyelesaikan masalah itu. Bila kita macam saudara Zari berada di universiti sekarang lah, tahun 1 ke tahun 2, tahun 3, tahun 4, juga ada masalah yang lebih kurang sama. Temuilah rakan yang boleh membantu, pilih rakan yang boleh membantu. Temuilah pensyarah-pensyarah yang mungkin boleh membantu. Temuilah kaunselor, temuilah ahli keluarga yang dekat-dekat yang saudara boleh percayai bagaimana untuk menyelesaikan halangan itu, rintangan itu. Tapi jangan sekali-kali berputus asa. Allah SWT tak suka dengan orang berputus asa. Orang yang mengalah, belum masuk peperangan, dan dah kalah angkat tangan, surrender, saya kata. Itu semua orang tak suka. Dan saya antara orang yang tak suka dengan pemalas, saya tak suka dengan orang bodoh. Orang tak ada inisiatif, orang negatif saya tak suka. Sebab ini akan mendorong kita ke belakang. Saya nak ke depan. Dan dengan ke depan, kita dapat banyak ilmu, kita banyak maklumat. So, untuk menjawabnya, dampingilah rakan yang boleh membantu, rakan yang baik. Dampingilah pensyarah yang dapat membantu, pensyarah yang baik. Dampingilah ahli keluarga yang dapat membantu menyelesaikan halangan itu. Macam saya kata tadi, boleh di keuangan, boleh jadi emosi, boleh jadi benda-benda lain, boleh jadi banyak perkara. So, camkan halangan itu dan jangan simpan dalam kalbu kita, dalam hati kita. Talk, bercakap dengan rakan-rakan, luahkan. Dan luah kepada yang sudi mendengar. Jangan luahkan kepada orang yang negatif, yang tolak, kau ni mengarut. Luahkan kepada orang yang sudi mendengar. Dan saya pasti ada di antara rakan saudara, di antara pensyarah saudara, dan juga di antara keluarga saudara yang dapat membantu. Dan akhir sekali, pergilah kepada kaunselor ataupun ustaz ke, ataupun kepada agensi kewangan yang lain untuk menyelesaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Abdul Latif. Di sini terdapat soalan yang kedua daripada Chiah Enyo Yiji. Salam Prof, saya ingin bertanya, adakah Prof lebih mencadangkan untuk memilih jurusan yang diminati ataupun jurusan yang lebih popular dan mesra alam kerjaya pada masa yang akan datang nanti? Bagus soalannya. Dan saya, zaman saya dulu, Chiah namanya dia. Tanya dia Chiah kan? Ya, Chiah Prof. Zaman saya dulu sangat berbeza dengan zaman sekarang. Zaman saya dulu keluar saja universiti, pekerjaan menanti. Sebut saja pekerjaan apa.
sehingga saya tolak beberapa, kita kata, pelawaan daripada swasta. Saya takut pada swasta. Ketika itu. Saya juga tidak suka dengan kerajaan. Sebab ketika itu macam saya kata, saya nak jadi cikgu. Jadi terpulang. Kalau tanya saya ni konservatif sedikit Syah. Saya masih berkata, beginilah, carilah sesuatu yang saudara sukai. Macam saya kata dulu, I was good in geography. Saya dapat hadiah buku geografi. Form 3. Form 2, I was excellent in history. Saya dapat hadiah buku history Form 2. Form 4, saya dapat hadiah geografi lagi. Mana sainsnya? Jadi, saya telah ditolak, streamed, dialirkan kepada sains tanpa reda saya pun. Saya tak tahu. Tapi sekarang, Syah, you have so many counselors, you have so many friends outside there, kita kata di sektor swasta, di sektor pemerintah. Saya berpendapat kita pilih yang apa kita suka, kerana itu dapat membantu kita bergembira, kita dapat bantu kita seronok. Misalnya, saya suka main golf. Saya main golf. Saya suka main tenis. Saya mesra dengan tenis. Saya tak suka bola. Saya tak suka rugby. Saya tak suka benda lain. Kemudian, swasta dulu menakutkan saya. Tapi bukan sekarang. Kerajaan menakutkan saya zaman dulu. Bukan sekarang. Saya anggap sektor swasta, sektor pemerintah dapat menghidangkan sesuatu yang saudara Syah sukai. Dalam sekarang ni banyak pilihan saya kira. Dan saya kira pemerintah telah buntu untuk memberi pekerja kepada kita. Walaupun sekali-sekala ada orang kerajaan timbul. Tapi dalam swasta, saya rasa saudara Syah, the field is so wide. Khususnya dalam keusahawanan. Iaitu be your own boss. Do what you like, but be your own boss. Sebagai entrepreneur, sebagai usahawan sendiri. Ada seorang pelajar botani, nama dia, aku lupa. Lepas dia dapat CJ degree dalam botani, he chose to be pemelihara lembu. Nawi, nama dia Nawi, budak Kelantan. Imagine, degree in botany, but he likes to rear lembu di pinggir Putrajaya. I think he has hundreds of lembu. Every time orang nak sebelah lembu, dia dapat 3,000, 4,000. He's a botany graduate. Dia pelihara lembu. It's something which he likes. Dia tak bergantung pada kerajaan, dia tak bergantung pada swasta. Dia bergantung pada minat dia sendiri. Saya ada seorang lagi pelajar botany, first class, Joseph Peck. Saya ingat, first class botany. Saya pelawar dia untuk join sebagai pensyarah. But he has his own idea. He wants to work with the swasta. So dia kerja dengan perladangan kelapa sawit. I think dia menjadi orang yang tinggi dalam perladangan kelapa sawit di Sabah sana. And a very successful man. Jadi menjawab soalan ini, now ask yourself, what do you really want to do? Nombor 2, if you're not sure, what really are the field yang memerlukan tenaga pekerja sekarang? Is it ICT? Is it biotechnology? Is it medical? Is it entrepreneur? And jangan takut membuat keputusan. It is not going to be permanent. Go into it. Stay with it. Do you like it or you don't? If you like it, stay on.
and make the best out of it. If you don't like it, quit and go for another profession which you think you may like it. So dalam kehidupan, nothing is permanent and nothing is temporary. Kita bergantung kepada keadaan, kita bergantung kepada ekonomi dunia. Yang lebih penting, ask yourself, what do you want to do? What do you like to do? Because you have the opportunity to ask. Again, ask your friend, ask your pensyarah, ask your family members, and ask the people who are in the industry, dalam industri yang berkenaan. Dan saya pasti Club Botany may invite the industrial players, people outside there, to give talk, sebagai counseling or sebagai kita kata job opportunities, begitu. So I hope I answer you, Syah. All the best to you. Wallahu a'lam. Terima kasih, Prof. Seterusnya kita ada soalan yang ketiga daripada saudari Wardatul Husna yang bertanyakan, Assalamualaikum Prof. Seperti yang kita tahu, pada masa kini, kemudahan internet memudahkan penyelidik bagi mengakses data-data dan rekod-rekod di serata dunia. Jadi bagaimana cara dan kaedah yang digunakan semasa zaman Prof belajar bagi mendapatkan rujukan dan data-data penyelidikan secara meluas? PS, semasa zaman Prof belajar dahulu. You are lucky. Apa nama tadi? Wardatul Husna, Prof. Okay, Husna, you are lucky. You are in this era. Macam saya kata tadi, I wrote my dissertation sendiri, typewriting. Kalau buat silap macam mana? Buang. There was no internet. When I wrote my PhD thesis, masih saya kena type sendiri. Tak ada PC tadi, tak ada internet. But now, you are so lucky. Everybody has this machine yang di depan kita. They call it personal computer. Many of us mempunyai yang kita kata desktop. Kalau tak boleh beli pun kedai-kedai. Dan zaman ni, seperti mana yang saya sedar, saya baru belajar YouTube. Saya tak tahu ada YouTube. Sekarang saya hari-hari tengok YouTube, tengok filem. Dan Google, Mr. Google, baiknya dia. You tanya apa, dia akan memberi jawapan. Wikipedia. Tetapi, Husna, kita kena waspada. Bahawasanya, apa yang ada di alam maya itu, sama ada Google, internet, adalah apa yang orang meletaknya di dalamnya. Jadi, seperti tong sampah lah. Kalau kita letak sisa makanan, maka sisa makanan yang ada di dalamnya. Kalau kita letak emas sekeping, maka emas ada di dalamnya. Jadi waspada. Bagi saya, ya saya menggunakan Google, saya menggunakan Wikipedia, saya menggunakan internet, tapi saya sentiasa waspada. Kadang saya bertanya kepada rakan saya, betul ke? Saya cek. Orang yang kedua, kita teliti, ketiga, kita kena buat penyelidikan sendiri pula untuk memastikan. Jangan sekali-kali ambil kata in entirety atau in totality, sebab ada yang betul, ada yang tak betul. Because orang yang meletakkan itu mengikut prinsipnya, mengikut konsepnya, gagasannya, mengikut tujuannya. Itu saya takut tujuan. Apa pasal dia letak itu? Sekarang ada hikmahnya. Sekarang kalau ada tujuan yang macam WhatsApp sekarang lah, macam apa lagi, TikTok sekarang, ada yang baik, ada yang kurang baik. Kita kena teliti. Sekarang cabarannya sangat besar sekali, Husna. Kalau boleh saya tak nak berada di dalam era ini. Too much information membuat saya mabuk. Yang mana betul, yang mana tak betul. Jadi kembalilah kepada buku teks
yang pensyarah saudara-saudari cadangkan, kembalilah kepada pensyarah, bertanya, Doktor, Prof, what do you think of this? I read this paper, I read this internet, what do you think? She or he may give you the true answer. Tapi ada juga kadang-kadang pensyarah sendiri juga berpegang kepada prinsip yang berbeza sedikit. Oh, dia kata this is the whole truth but the truth. So kita kena tanya orang yang ketiga. So kita kena baca lebih banyak dan kita kena buat, kita kata, andaian sendiri. Tapi sebagaimana Husna berada di, kita kata, di bangku universiti lagi, you are lucky to have pensyarah around you who are expert in their own field, and you have so many journals to refer to, you have so many books to refer to. Jangan sangat bergantung kepada Wikipedia, Mr. Google, internet. Take it, orang putih kata, with a pinch of salt. Sebagai pemula, sebagai pembuka, boleh. But don't take it word for words, truth for truth, because dalam pengalaman saya, ada yang tak kena. Ada yang separuh kena, ada yang sangat kena. Bergantung kepada how do you analyze it? How do you want to believe it? You know. So be a critic. Seperti mana kita belajar dalam agama, seperti mana kita belajar dalam apa jua. Tapi jangan guna Husna data-data. Kadang data-data itu plural. Data itu dah plural. Sebut data cukuplah. Supaya juga jangan guna mereka-mereka. Mereka itu dah plural, majmuk. Jadi kita kata mereka yang di luar itu sila masuk. Yang kata mereka-mereka. Ini orang tak erti bahasa ni. Orang politik. Data-data. Apa panggil? Mereka-mereka. Dan banyak lagi perkataan bahasa Melayu yang bentuk majmuk. Even bakteria tak payah. Kita kata bakteria cukuplah, majmuk sudah. Pasal dia ada bakterium, dia ada datum, dan dia ada mereka. So, Husna, waspada. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Abdul Latif. Jadi hadirin sekalian, setakat ini saja sesi soal jawab. Boleh tanya ke? Silakan Prof. Assalamualaikum Prof. Siapa? Ispa Prof. Dia nampak ke Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak jumpa Prof Ada, alhamdulillah. Itulah. Terima kasih Prof. Perkongsian yang sangat bermanfaat dan penuh dan syarat dengan pengalaman kan. Okey, saya ada satu soalan Prof. Okey, tadi Prof tekankan tentang kepentingan membaca lah, dan kita tahu Prof ni memang sangat gemar membaca. Tadi Prof tunjuk gambar bilik Prof kan. Kalau masuk dalam bilik Prof tu memang akan sesat lah dalam buku-buku yang ada tu. Okay. So saya punya nak tanya lah persoalan saya. Okay, bagaimana kita nak mencambah ataupun nak memupuk minat membaca ni Prof? Sebab saya rasa generasi sekarang ni, termasuk saya lah, kita ni itulah kata Prof tadi kan, kalau boleh pilih tak naklah berada dalam generasi ataupun dalam fasa sekarang lah yang kita too much of information, too much of times with screen. Okay, so kita masa kita 24 jam tu jadi singkat sebab banyak sangat masa yang diperuntukkan untuk ni. Dan juga saya rasa di sini pun ramai pelajar kan, dan kita tahu pelajar ni sepatutnya core business ataupun core things yang dia buat dalam membaca kan. Itulah. So bagaimana Prof kita nak mencambah dan nak memupuk minat membaca ni? Bermula daripada sekarang. Kalau tak minat membaca lepas ni, memang kita nampak student-student kita ni ke mana-mana lah, dan kita tak khususkanlah membaca ni hanya akademik kan, berita pun kita baca kan, tapi sekarang kita berita pun kita tak baca kan. Okay, so macam mana tu Prof? Terima kasih Dr. Isfa. Masa saya di sekolah rendah, ialah cikgu yang
minta kita membaca sebagaimana kita dan juga menulis. Tak ada kesan di situ. Sekolah menengah pun cikgu yang suap semua maklumat pada kita. Ada beberapa buku teks saja. Saya ingat masa sekolah menengah ada satu buku teks untuk satu mata pelajaran. Hanya apabila kita sampai ke universiti, pensyarah kita sentiasa merujuk kepada buku dan merujuk kepada jurnal. Jadi ketika itu pun saya tidak mempunyai minat lagi, kecuali saya telah masa di UM dulu, masa first year hingga ke final year, fourth year, sudah entah tak tahu kenapa saya suka membeli buku teks. Tujuan saya ketika itu ialah untuk komplimen apa yang pensyarah ajar. Itu saya ingat, untuk komplimen saja. Tapi saya rasa 80% saya bergantung kepada kuliah pensyarah. Hanya 20% saya bergantung kepada buku komplimen itu. Sebab membaca dalam bahasa Inggeris ketika itu pun kurang itu. Apabila saya pergi ke overseas, baru saya melihat perpustakaan yang besar dan the famous botanist ketika itu merujuk all the time to the books and to the journal, to the article. Mulalah masa kita buat master PhD, we were encouraged to make prints of the journal articles. So I bought books. Dan saya tak sayang kepada wang. Dan saya beli dan baca. Kalau kita kata iqra' lah. Dan sehingga sekarang saya masih simpan buku yang saya beli masa first year lagi. Saya tak buang, saya suka buku. Dan saya dah kita kata himpunkan buku saya daripada first year university sampai sekarang beribu-ribu sehingga tak ada tempat. Dan saya membaca, saya langgan jurnal, saya baca, saya beli buku. Tapi untuk makluman Dr. Isfah, saya tak baca buku botani saja. Saya baca lagi buku natural history, saya baca buku politics, buku biografi, buku memoir, buku agama, segala macam. Saya suka membaca. Dan bila kita membaca, dia membuka minda. Dan bila kita mendengar orang lain cakap, kita ada pegangan kita berpandukan apa pembacaan kita. Jadi minat saya membaca itu terletak kepada ingin tahu, terletak kepada sayang kepada buku, sayang kepada ilmu, dan saya ada ribu-ribu off-prints, artikel. Mula-mula saya kutip almost everything. Hanya sekarang apabila fakulti suruh balik rumah, jangan tinggal dalam pejabat, saya buang saya rasa 2, 3, 4 lori yang tak berkenaan, maksudnya non-botany. Setengah saya bagi kepada Fitri, setengah kepada student. Tapi yang non-botanical, non-science, saya buang semua. Saya buat balik ke rumah. So, yes, we have only 24 hours. Nak makan, nak tidur, nak bermain, nak begitu. Dan saya suka membaca dan menulis seperti Isfah. Dua-dua ni, it really helps my mind to stay alert, to stay agile, to stay abreast, to stay healthy. Dan saya bukan membaca kita kata word for word. That take a long time. Saya bukan baca bahasa, saya baca ilmu. So I know how to read fast, you know. And when I love a certain book, I can finish within a day. Misalnya, I love reading memoirs. I could finish within a day. Buku Tommy Thomas, I finished within a day because I wanted to know what was in his mind. Though I'm not a legal person, then I form my own ideas about something. Dan sekarang, kalau Dr. Isfah tahu, saya pantang tengok buku, nak beli. Tapi sekarang, I must say, the cost is too expensive. Very expensive now. I still bought books. I still langgan journal. And now Mr. Google helped me. Every day, papers and papers and papers, package and package, dia layar dalam screen dia suruh saya beli. And I pilih.
I get the one free, I tak akan bayar lagi unless that article is so useful to me. So begitulah Dr. Isfa, it's not too late for you or for anybody else to start loving membaca buku agama, buku haluan semasa, buku mengenai dengan sains. Sekarang saya sedang membaca buku The Philosophy of Science. Masya Allah, I am a holder of Doctor of Philosophy. Only now I'm learning what is the philosophy of science, because philosophy of science tak pernah diajar di sekolah dan universiti. And my God, I took everything for granted. In the history of science, bagaimana penemuan dibuat oleh ahli sains. Even this morning I was reading about the optic, penemuan banyak oleh ulama Islam yang diambil oleh Newton, Galileo, semua itu mengenai dengan kamera, mengenai dengan optik. Masya Allah. The discovery of science, the philosophy of science, the development of science, kita tidak diajar. At this age, I'm still reading and learning. And I realized many things we took for granted. And remember, Dr. Isfa, when we were doing PhD, we were schooled to take many things as truth for granted because we wanted to finish our PhD. So after PhD, anti bila-bila masa, especially students now, learn how to love reading and writing, And I'm still writing, I'm still reading, I'm still discussing, and that make me healthy academically. So all the best to all. Love reading, love writing, and love ilmu. Ilmu ini luas. I hope that answers you. So take up the hobby, Dr. Isfa. Terima kasih kepada Datuk Dr. Abdul Latif di atas jawapan sebentar tadi, dan terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Isfa di atas soalan sebentar tadi. Jadi hadirin sekalian, tamatlah sudah sesi soal jawab kita, dan dengan tamatnya sesi soal jawab itu, maka tamatlah sudah bicara Science Voyage of Discovery bagi siri yang pertama. Dan Alhamdulillah telah dipermudahkan segala urusan kita, dan di kesempatan ini saya mewakili semua ahli jawatankuasa yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Mohamad di atas kesudian untuk meluangkan masa bagi berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Semoga setiap ilmu dan setiap baik kata yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Selain itu, di chat terdapat ucapan terima kasih daripada Ketua Program Biologi kita, Prof. Ng Yang Fu, yang menyatakan terima kasih Prof. Latif atas perkongsian yang cukup bermakna untuk generasi muda. Nasihat dan pesanan Prof akan diingati sepanjang hayat dan perjalanan kerjaya. Selain itu, terima kasih juga diucapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi kita yang sudi menyertai program kami pada pagi ini. Sebelum kita beralih ke sesi yang seterusnya, di sini ingin saya sampaikan satu pengumuman penting, iaitu program bicara Science Voyage of Discovery kita pada hari ini akan disambung lagi pada siri yang kedua, iaitu akan dijalankan pada hari Sabtu bertarikh 21 Mei 2022 bersama pakar primatologi iaitu Prof. Badrul Munir Muhammad Zain. Oleh itu, kepada peserta yang berminat untuk menyelam lebih dalam tentang penyelidikan dalam sains, anda boleh scan QR Code yang tertera bagi mendaftarkan diri. Selain itu, terdapat juga link di ruangan chat untuk anda daftarkan diri bagi siri yang kedua. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, eloklah
kalau kita bergambar terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan. Oleh itu, para peserta diminta untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi bergambar. Exco Teknikal diminta bersedia untuk mengambil gambar. Okay, gambar pertama secara formal terlebih dahulu, Prof. Kita bagi masa 1 minit untuk para hadirin bersiap sedia. Okay. Mula-mula gambar secara formal. 1, 2, 3. Kemudian gambar freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi kita yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam program Bicara Sains Voyage of Discovery pada pagi ini bagi siri yang pertama. Semoga anda semua tidak pulang dengan tangan kosong dan semoga terdapat bekalan ilmu yang dapat dibawa pulang bersama. Dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau terdapat sebarang kekurangan daripada saya dan pihak ahli jawatankuasa yang lain. Dengan itu, izinkan saya mengundurkan diri dan semoga kita semua dapat berjumpa lagi pada siri yang seterusnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bersurai, para pelajar diingatkan supaya tidak lupa mengisi Google Form kehadiran yang telah dikongsikan pada ruangan chat untuk melayakkan anda mendapatkan e-sijil penyertaan. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Abdul Latif dan Profesor yang lain. Sekian, terima kasih.